Teknologi digital yang boleh diguna pakai kini harusnya harmoni dengan perniagaan, dan jika diharmonikan tentunya ia boleh memberikan satu anjakan ataupun impak kepada sesebuah perniagaan. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai teknologi digital bantu rancakan semula sektor terjejas COVID-19 bersama dengan saya di sini Datin Ras Ali, Pengurusi Kehormat Association of Digital Assets and Blockchain ADAB, dan juga di sebelahnya Dr. Teknologis Nur Saidatul Akmal Mazlan, Setiausaha Agung Sastnet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik Datin hari ini. Baik Datin, kita mulakan terlebih dahulu. Bila kita berkata mengenai teknologi digital, bagaimana Datin melihat mengenai perkembangan digital di Malaysia ini? Alhamdulillah dan Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi menjemput kami berdua. Kami berdua adalah di Advocates of Digital Technology. Okey, saya daripada ADAB, Association of Digital Asset dan Blockchain. So digital asset tu di situ kita dah dapat digital asset, sebab kita specialty kita on digital asset. Jadi bila saya melihat pada bulan Mac bila datangnya pandemik tu, saya kata kami ahli-ahli ADAB berkumpul bersama dengan Dr. Noh, kita dapat satu idea. Okey, let's team up, kita bantu industri dan juga sektor-sektor pelajaran dan sektor kesihatan dengan menggunakan teknologi digital untuk mengatasi apa-apa yang terjejas sewaktu pandemik ni. Bila kita bercakap mengenai digital, teknologi digital, selalunya orang membayangkan pengkomputeran, media sosial. Akan tetapi kita boleh lihat lain pula yang diambil, inisiatif yang diambil oleh Datin dan juga doktor di mana menggunakan VR. Bagaimana tercetusnya idea ni, doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, teknologi digital ni memang dia dah mula lebih more kreatif. Lebih kreatif maksudnya dah ada VR, AR, MR semua dah ada. Tapi bila kita dikenakan dengan keadaan kita terkurung dalam rumah, jadi kita nak juga mendapat nikmatan kepada dunia luar. Jadi kita bawa dunia luar tu masuk ke dalam kita punya kawasan. Kita punya. So bila kita ada sesuatu realiti yang mana teknologi sekarang boleh mengaitkan gambar-gambar ataupun elemen-elemen multimedia ke dalam equipment, dan kita boleh gunakan equipment itu sebagai satu pembelajaran untuk kegunaan kesihatan ataupun untuk kegunaan mana-mana aktiviti-aktiviti yang mana kita tidak boleh keluar. Di situlah kita boleh bawakan industri multimedia tu masuk ke dalam equipment, dan softwarenya boleh bawa kepada satu impak yang boleh mengaitkan kepada aktiviti harian kita. Okey. Jadi bila kita bercakap mengenai aktiviti harian, membawa dunia luar itu ke dalam, maksudnya mungkin tidak perlu lagi kita nak, kalau nak pergi pulau pantai mungkin ada kawasan yang kita tak boleh nak pergi. Sekarang ni kita boleh tengok secara digitalnya. Sebenarnya di mana Datin melihat hala tuju VR ini sekarang? Okey. Bila mulanya pandemik bulan Mac kan, jadi saya bersama-sama dengan ahli tu kita we have a series of meetings. So dalam banyak penjumpaan tu kita kata okey, bila pandemik ni banyak perkara yang terjejas seperti ekonomi, pergerakan. Jadi tetapi kita tengok dari segi unit, family unit anak-anak kita tak faham ada perkawalan PKP, PKPB, PKPD, all the PKPK itu semua dah tak faham. So dia tetap kata mami ke mama kayak kita we still want to go out, nak pergi holiday ke nak pergi mana. So and then ada yang pula yang tak faham tu because mak ayah bila dia dah tak bekerja. Jadi dari segi ekonomi terjejas. So tapi kita sebagai mak ayah ni kita tetap nak macam to satisfy anak-anak ni. So how do we go about doing that? So saya kebetulan ada sebuah hotel ni. Ni saya maksudkan industri pelancongan. So dia sudi untuk menjadi incubation, sebagai satu incubator untuk kita jadikan projek digital
AR kita sebagai satu research untuk kita gunakan supaya kita dapat menggunakan AR dan apa tujuan AR tu. Jadi bila kita bawa, for example dalam industri pelancongan tu, kita bawa okay, sekarang ni because of PKPB kita tak boleh pergi zoo. So kita bawa, instead of diorang pergi ke zoo tu, kita bawa animal tu semua, haiwan-haiwan tu ke hotel. Okey, lagi satu, kalau kita lihat ada 2-3 isu bulan lepas, sewaktu mak ayah ni check in, anak-anak akan berkeliaran and then akan mengotorkan lobi ke apa. So bila kita mak ayah tengah buat check in tu, tiba-tiba dia nampak dekat skrin tu ada sebelah dia ada harimau. Tapi dekat lobi. So tapi it's augmented reality. Bila dia lihat kepada skrin, dia nampak dia di sebelah apa ni, sebelah harimau ke, tiba-tiba gajah berjalan depan lobi. So dah dapat macam control dia orang. At the same time dia happy. Oh, this is an experiential hotel yang ada augmented reality. So dia orang terhibur. So ada itu apa, killing two birds with one stone. Jadi dia orang macam kita boleh lihat haiwan-haiwan di hotel Labi, tapi dia tak adalah nampak sama macam hotel Labi. Nampak macam it's a zoo, tapi instead of going to the zoo datang kepada hotel ni. So alhamdulillah ada hotel yang sudi untuk menaja lokasi. So kita pun buat macam itulah. Kalau kita dengar daripada penerangan doktor tu, memang kita boleh terbayangkan betapa menariknya sebenarnya AR tadi itu. Tapi itu ialah pengalaman daripada pengguna. Bagaimana pula implikasinya terhadap pemain industri? Selalunya kita nampak bila kita sebagai pakar industri, bila kita buat elemen-elemen seperti VR, AR ni ke dalam pemakaian aktiviti kekeluargaan, dia akan membawakan integrasi dan interaksi. So di sini kita nampak bahawa kalau dulu kita tengok Jurassic Park, kita nampak binatang-binatang yang kita tak nampak daripada zaman-zaman dulu. So sekarang ini satu pembelajaran education yang besar. Kalau kita tak tahu tentang sesuatu perkara, benda ini boleh dibawa kepada sistem pembelajaran kita untuk diberi kepada penerangan yang lebih baik, kerana benda-benda ini merupakan permulaannya sesuatu pembelajaran secara online, secara virtual, secara yang lebih kita kata kreatif dan membawa juga jawatan-jawatan baru kepada dunia multimedia. Apalagi sekarang dengan pandemik, ramai orang dah kena buang kerja. Dan ramai orang tak tahu industri mana yang lebih boleh membawa jawatan baru. This is where job opportunity itu tadi kepada dunia digital, orang boleh nampak, oh saya daripada oil and gas, sektor oil and gas. Sekarang saya nak bawa ilmu oil and gas tu kepada dunia luar, ke dunia yang mana sistem pembelajaran kita tidak tahu. Apakah macam mana nak buat drilling, macam mana orang bekerja di atas kapal kan. This is where knowledge of virtual reality tu boleh datang. Macam mana orang nak buat welding, macam mana scaffolding. Semua aktiviti-aktiviti itu membawa kepada pembelajaran yang lebih direct dan lebih dekat untuk dikenali tanpa kita pergi ke site. Macam tu. Okey, baik. Bila kita berkata mengenai peralihan, satu perkataan yang nampak mudah tetapi sebenarnya sukar untuk dilakukan. Bagi pandangan Datin sendiri, bagaimana industri menerima peralihan teknologi digital ini? Surprisingly, dari sudut NGO saya, alhamdulillah daripada bulan Mac sampai sekarang kita terima banyak panggilan industri dan sektor, even daripada sektor pendidikan, sektor kesihatan yang diorang telefon kita, tanya, kita buat Zoom meeting bagaimana untuk menolong diorang, assisting diorang untuk to improve the quality of pendidikan atas talian ataupun about virtual fashion show, industri even an industry fashion dan juga industri di kesihatan, industri kesihatan. So kesihatan sekarang yang kita ada, yang betul-betul kita tengah buat research dan telah mengguna pakai adalah industri pembelajaran atas talian, pelancongan dan juga kesihatan. InsyaAllah dalam bulan Januari kita akan menolong industri fashion untuk membuat virtual fashion show antara 37 negara.
Oh. Yes, ya, insyaAllah. Jadi itu ialah perancangan masa harapan Yes, bulan Januari. Yes. Tidak lama lagi lah kalau yang macam tu. Baik, bila tadi Datin menyentuh mengenai NGO yang Datin sertai, sebenarnya apa lagi bantuan ataupun pertolongan yang daripada pihak NGO sendiri untuk membantu lagi pihak kerajaan merancangkan sektor ekonomi khususnya daripada idea-idea kreatif seperti Datin lakukan? InsyaAllah kita akan ahli kita adalah terdiri daripada specialist in virtual reality. Dalam extended reality ni kita ada 3 cabang, iaitu augmented reality, virtual reality dan mixed reality. So ahli kita ni adalah specialist dalam 3 cabang ni. So kita akan bantu industri. So for example industri pendidikan, kan saya kata tadi kalau pendidikan atau pembelajaran atas talian tu is just kata one way, so tak ada interaktif. So budak-budak jadi budak-budak kan especially budak ada 1, dia 2, dia 3 tak boleh duduk diam. Tapi kalau kita ada interaktif, katalah dia belajar tentang masalah tengkorak kepala, tiba-tiba tengkorak tu terkeluar, and then they can actually macam sini kat mana otak kecil, otak besar, whatever it is, and dia orang boleh jadi more interested in the pembelajaran. It's not just one way. Even for the lecturer, tenaga pengajar, dia orang pun ketandusan idea. Betul. Nak what is it? Questions, quizzes kan. So kalau ada this AR and VR, dia akan lebih membantu dari segi menyiapkan persediaan quizzes dan soalan-soalan exam. Sama juga dengan kesihatan. So kesihatan tu now is the in thing because kita ada dapat satu doktor, kita a few NGO yang lain telefon kami berdua tanya boleh ke contribute ideas macam mana nak tolong orang-orang si makcik-pakcik yang dia luar bandar ni, dia orang tak nak datang physiotherapy because when you kata you make accident ataupun you ada stroke, you have to go for the physiotherapy session. Jadi dia orang ni tak boleh datang, pertama kerana jauh, katalah daripada Perak nak pergi ke KL, it's cost money and time untuk siapa nak drive kan, anak-anak bergaduh, siapa nak bawa mak, siapa. So kita adakan satu kita sebagai badan NGO ni menolong pakcik-pakcik yang sepatutnya pergi fisioterapi, since dia tak boleh datang ke kita pergi ke tempat dia orang. Kita pergi tempat dia orang, kita bawa alat VR tu dalam bentuk VR, alat fisioterapi tu, dan kita train dia orang macam mana nak gunakan. So alhamdulillah bila kita tolong tu, kita alhamdulillah doktor, kita dapat tolong pakcik ni daripada tak boleh bersujud untuk dalam solat dah boleh bersujud, sebab we both realise that sujud adalah satu, bila kita tak dapat sujud baru kita rasa nikmat sujud tu. Ya Allah, ini kita rasa berdekatnya dengan creation kita, ya Allah SWT. Doktor, bila kita bercakap mengenai teknologi digital ini, macam mana yang Datin sebutkan tadi mengenai pembelajaran dalam talian dan juga mungkin dalam sektor pelancongan di hotel-hotel, tapi bagaimana pula kalau kita menyentuh bagi industri SME, terutamanya bagi mereka yang di luar bandar, bagaimana teknologi ini diaplikasikan di sana? Alhamdulillah, kita tahu bahawa saya punya NGO yang bergabung dengan NGO Adab ni is Sustainable Business Network Association Malaysia. Dari segi peringkat, dari segi singkatnya adalah NGO kemampanan. So, kita tahu bahawa kita cerita pasal sustainability, kemampanan, SDG. Kita nak cerita tentang impak. Sebeli teknologi kena membawa kepada satu impak. Jadi impak yang kita selalu nilaikan adalah impak dari segi sosial, kemasyarakatan. Apakah teknologi itu ada kait-mengait dengan kemasyarakatan? Nombor 2, impak kepada persekitaran. Apakah isu-isu persekitaran yang setakat ini kita digugat, dalam keadaan teknologi boleh mendekatkan kita kerana isu impak persekitaran itu sudah teranai, contoh. Dan ketiganya, impak ke ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran. Jadi prosperity dalam bahasa Inggeris dia. So bila kita bawa 3 elemen impak kepada satu komuniti yang mungkin terjejas, ya. Jadi di sinilah kita punya produk virtual reality, augmented reality itu membawa kesan impak yang tinggi kepada komuniti-komuniti yang mungkin tidak boleh pergi kepada aktiviti harian biasa, macam kesihatan dia tadi. Sebagai contoh, sekarang ni kita dah tak boleh bergerak. Tapi kita kena pergi hospital.
kita tahu kita mempunyai track record kesihatan yang sudah pun disimpan lama kan. Sekarang kita dalam talian kita tahu bahawa medical record kita dah boleh jadi atas talian. Our medical report. So di situ membawa kepada satu elemen yang mana doktor-doktor boleh kita berjumpa secara talian. Jadi masa rekod-rekod semua dah ada dalam apps, semua rekod-rekod dah ada dalam kita punya portal. Some subscription-nya adalah punya apa yang kata tidak begitu mahal, tapi dalam keadaan digital itu telah membawa kepada satu kemudahan kerana impak dia terlalu tinggi untuk membawa kepada kebahagiaan, kemakmuran dan juga kepada kesenangan tentang macam mana nak menghubungkan antara satu sama lain dalam keadaan kita perlukan nilai tersebut. Impak nilai untuk memberi kepesanan. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datin Ras Ali dan juga Dr. Teknologi Sentosa Datuk Akmal Mazlan kerana sudi berkongsi mengenai teknologi digital bantu rancakan semula sektor ekonomi yang terjejas dalam keadaan COVID-19 ni. Seperti mana yang Datin dan juga Doktor katakan tadi, sebenarnya pentingnya harmoni di antara teknologi dan juga perniagaan supaya kita dapat lagi meningkatkan lagi kita punya perniagaan, lepas tu boleh berdaya saing sama ada dalam dan juga di luar negara. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-duanya.